Pernahkah anda tertanya-tanya tentang bagaimana kita dapat menilai tahap kemampuan di kalangan pesakit-pesakit paliatif? Sebenarnya, kegiatan kehidupan seharian atau Activities of Daily Living (ADLs) boleh dibahagikan kepada kegiatan yang asas dan yang genting. Kegiatan asas termasuklah membuang air, mandi, memakai pakaian dan memperkemaskan diri, pemakanan, pergerakan dan pengalihan diri. Kegiatan genting termasuklah mengurus perbelanjaan, pengangkutan, perhubungan dengan orang lain, pengurusan ubat-ubatan, membeli barangan dan menyiapkan makanan serta mengemaskan rumah. Terdapat 3 alat penilaian kemampuan lumrah yang digunakan dalam penjagaan paliatif. Pertama, kami mempunyai status prestasi Kumpulan Onkologi Koperasi Timur atau Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status. Ya, memang sukar untuk disebut, tapi pendeknya ia dipanggil ECOG. Ia dikategorikan dari grade sifar hingga grade 5. Tahap sifar ialah apabila pesakit aktif sepenuhnya dan boleh berlari, terbang, menari. Saya rasa anda faham maksud saya. Tahap 1 pula adalah apabila pesakit tersebut tersekat dari kegiatan jasmani yang berat tetapi masih mampu bergerak dan melakukan perkara-perkara yang ringan. Ianya seperti mana anda menghidapi sakit demam. Anda mungkin mampu mengambil air untuk diri sendiri, tetapi tidak bermaya untuk berlari-lari anak. Tahap 2. Pesakit masih dapat bergerak dan mampu mengendali diri sendiri, tetapi tidak dapat bekerja. Pesakit tersebut juga mungkin dapat berjaga lebih daripada 50% waktu berjaga dalam sehari. Tahap 3 adalah apabila pesakit tersebut terhad dalam kemampuan mengendalikan diri sendiri, kurang mampu banyak berjalan dan terlantar di katil atau duduk di kerusi lebih dari 50% waktu. Tahap 4 adalah apabila pesakit tidak berdaya sepenuhnya dan hanya terlantar di katil atau duduk di kerusi. Tahap 5 adalah apabila pesakit itu dah pun meninggal dunia. Seterusnya, ukur tara kedua adalah skala prestasi paliatif atau Palliative Performance Scale (PPS). Ianya mengukur tahap prestasi melalui 5 bahagian yang dinilai pemerhati termasuk pergerakan, kegiatan, pengendalian diri, pengambilan makanan dan minuman, dan kadar kesedaran diri. Jadi, bayangkan sebuah corong yang dipenuhi air, di mana air itu melambangkan bahagian-bahagian kemampuan kehidupan. Corong yang penuh ke bibirnya melambangkan prestasi tahap 100%. Manakala corong yang kosong pula, tahap 0%, melambangkan kematian. Apabila paras air turun dalam penurunan sebanyak 10%, begitu juga dengan tahap kemampuan pesakit. Akhir sekali, daripada rakan-rakan kami di Australia, kami mempunyai skala prestasi Karnofsky Australian ataupun Australian Karnofsky Performance Scale, juga dikenali sebagai AKPS. Ya, saya tahu ia bukan bunyi Australia, tetapi itu kisah untuk lain harilah. Ukur tara ini dinilai di antara 0% sehingga 100%, di mana 100% bermaksud pesakit tersebut mempunyai kemampuan jasmani yang biasa tanpa berpenyakit dan 0% pula bermaksud pesakit tersebut telah pun meninggal dunia. AKPS diukur tarakan dengan kadar penurunan 10%,
dan diukur berdasarkan kemampuan pesakit tersebut melakukan perkara-perkara lazim berkaitan dengan kegiatan, pekerjaan dan pengendalian diri sendiri. Sebagai penutup, mengukur tahap kemampuan pesakit-pesakit penjagaan paliatif menerusi alat-alat ini membantu menentukan prognosis mereka. Untuk maklumat lanjut tentang prognosis, anda boleh merujuk kepada video sebelum ini mengenai perkembangan penyakit yang lumrah. Sehingga berjumpa lagi.